Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. 27 kes penyakit berkaitan cuaca panas dilaporkan di seluruh negara sehingga Rabu lepas dengan 9 daripadanya melibatkan strok haba dan 18 kes kelesuan haba. Menurut Natmas, 1 kes kematian akibat strok haba dilaporkan di Pahang. Manakala 2 empangan menunjukkan pencuitan baki stok simpanan air mentah dan berada pada paras kritikal iaitu empangan Seberang Barat di Johor dan empangan air hitam di Pulau Pinang. Pemberian awan minggu dijangka dilakukan Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu KADA pada minggu depan berikutan masalah kekurangan air yang kritikal. Kemungkinan lokasi pemberian awan di kawasan Ketereh yang paling kritikal sumber air. Pengerusi KADA Muhammad Hussein berkata kemarau tahun ini merupakan yang terburuk dalam sejarah. Kawasan padi paling teruk terjejas adalah di Kota Baru Utara dan Kota Baru Selatan. Insiden keselamatan cyber dikesan meningkat di Malaysia sehingga Februari dan trend sama turut direkodkan di peringkat global. Pusat Penyelarasan dan Kawalan Cyber Negara Agensi Keselamatan Cyber Negara memaklumkan pelaku menyasarkan laman sawang, sistem dalam talian, rangkaian dan aplikasi milik organisasi swasta serta kerajaan di Malaysia yang berprofil tinggi dan mempunyai kerentanan. Antara penyelesaian jangka pendek disarankan termasuk pemasangan perisian antivirus sah pada peranti pengguna dan melaksanakan penukaran kata laluan lebih selamat. Hampir 5,000 penggiat industri bakal menerima manfaat menerusi satu memorandum persefahaman MOU di antara Finas dan Perkeso yang akan dimeterai April ini. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata jalinan kerjasama itu bagi memastikan aspek keselamatan pekerja dalam industri seni terjamin. Fahmi berkata pihaknya sedar mengenai aspek keselamatan sosial waktu bekerja yang seringkali tidak dibincangkan. BN menghormati kerusi Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baru yang dimiliki rakan parti dalam kerajaan perpaduan. Presiden UMNO menyatakan UMNO akan memberi sokongan penuh dengan calon yang dipilih. Katanya walaupun jumlah pengundi Melayu di Kuala Kubu Baru telah meningkat kira-kira 50%, BN berpendirian dalam menghormati kerusi berkenaan yang dimiliki rakan komponen dalam kerajaan perpaduan. Penyandangnya Lee Ki Hyong dari DAP meninggal dunia akibat kanser. Kenyataan pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh berhubung isu kalimah Allah distokin adalah pendirian parti. Setiausaha Agungnya Datuk Dr. Ashraf Waji Disuki berkata pendirian oleh ketua pemuda itu mendapat sokongan penuh ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Beliau mengulas mengenai tiadanya suara pemimpin lain yang bersuara mengenai isu terbabit. Menurutnya seluruh ahli MKT UMNO turut menyokong penuh pendirian dibuat oleh Dr. Muhammad Akmal itu. PDRM sentiasa komited berhikmat memikul mandat dan tanggungjawab menjaga keselamatan negara dan ketenteraman awam. Ketua Polis Negara dalam perutusan sempena Hari Polis ke-217 mengajak seluruh anggota Sang Saka Biru melaksanakan tugas secara profesional dan memberikan perkhidmatan bertunjangkan integriti dan tata kelola yang baik. Hari Polis ke-217 bakal disambut 25 Mac ini dengan mengekalkan tema Polis dan Masyarakat Berpisah Tiada. Seorang pelajar lelaki ditemukan maut di bilik asrama sebuah kolej vocational di Lahad Datu awal pagi tadi. Pihak polis mengenal pasti punca kejadian akibat perselisihan faham antara mangsa dengan penghuni asrama lain. Selain itu, 13 pelajar lelaki berusia antara 16 hingga 19 tahun ditahan bagi membantu siasatan bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Polis turut merampas satu alat pengecas telefon pintar dipercayai berkait dengan siasatan kes. Seorang lagi individu didakwa di Mahkamah Session Kota Kinabalu atas pertuduhan menjadi ahli kumpulan jenayah terancang geng Upik. Muhammad Fikri Ismi, 28 tahun, merupakan individu ke-14 didakwa selepas 11 individu termasuk seorang lelaki bergelar Datuk didakwa 22 Januari lepas dan 2 lagi pada 1 Mac. Pertuduhan mengikut Seksyen 130V-1 Kanun Siksaan. Sabit kesalahan penjara 5 hingga 20 tahun dan tiada jaminan ditawarkan kepada tertuduh.
Seorang lelaki tempatan bersama beberapa jenis dadah ditahan di sebuah kediaman di Ampang, Selangor. Polis menemukan 213 kilogram dadah jenis syabu, 90 kilogram pil Armin 5 dan 3 kilogram heroin base bernilai 10.8 juta ringgit. Modus operandi digunakan sindiket dengan menjadikan kediaman itu menyerupai pusat penjagaan kanak-kanak. Kes disiasat bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan suspek direman selama 7 hari bermula 20 Mac hingga 26 Mac ini bagi membantu siasatan. Polis menahan 4 beranak dalam serbuan di sebuah rumah di Bayan Lepas bagi membantu siasatan berkaitan kes pengedaran dadah. Kesemua yang ditahan terdiri daripada ibu dan 3 anak termasuk seorang daripadanya remaja bawah umur. Penahanan dibuat selepas polis menahan suami wanita berkenaan bersama rakannya di rumah terbabit. Hasil serbuan polis merampas 39.5 kilogram ganja bernilai lebih RM432,000 dipercayai untuk pasaran tempatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Seorang juruteknik aplikasi sosial didenda RM12,000 dan penjara 6 bulan dikenakan atas dakwaan memuat naik hantaran jelik di Facebook pada 18 Mac lalu. Tertuduh menggunakan nama profil Syok Wai Long mengakui tidak mengetahui kalimah Allah yang ditulis menghina agama Islam dan sekadar mahu menjadi keyboard warrior. Pertuduhan dibuat mengikut Perenggan 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan boleh dihukum bawah subseksyen 233-3 Akta sama. Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK menegaskan 3 kadar zakat fitrah berbeza yang ditetapkan adalah berdasarkan beras dimakan. Bagaimanapun berdasarkan situasi semasa mereka boleh membayar zakat fitrah mengikut kemampuan iaitu pada kadar minima RM7. Ketua Pegawai Eksekutif LZNK berkata kadar zakat fitrah ditetapkan pada 3 kadar berbeza berdasarkan harga beras mengikut grade dan jenis yang dimakan. Bantuan khas kewangan sempena Aidilfitri sebanyak sebulan gaji atau RM1,000 diberi kepada anggota perkhidmatan Kerajaan Negeri Selangor. Penjawat awam terlibat di bawah pentadbiran Setiausaha Kerajaan SUK. Persekutuan lantikan tetap dalam jabatan di bawah SUK bagi pemimpin masyarakat pula akan menerima sebulan allowance. Manakala penggerak masjid akan menerima RM500. Kesemua bantuan disalur pada 8 April depan dan bantuan khas tersebut melibatkan kos RM45 juta. GAS Negeri Johor akan membantu sebuah loji rawatan kumbahan di Kulai meningkatkan kualiti perkhidmatan selepas dikenal pasti menjadi salah satu penyumbang terhadap pencemaran di Tasik Taman Matahari Kulai 20 Mac lalu. GAS dengan kerjasama Majlis Bendaran Kulai telah mengadakan pemeriksaan di kawasan berkenaan. Tasik berkenaan mempunyai 2 bahagian berbeza dan sisa buangan cecair yang dilepaskan disalur ke bahagian Tasik berlainan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia beri keutamaan kepada Balai Bomba yang lama dan uzur untuk penambahbaikan dan dinaik taraf. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JBPM, Datuk Ahmad Hirzam Osman berkata permohonan dibuat secara berperingkat. Peruntukan khas tambahan RM50 juta di bawah belanja pembangunan disalurkan kepada JBPM untuk kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan bangunan JBPM. Alam Flora Sedia Berhad mengagihkan 1,500 pek bubur lambuk dalam bekas boleh guna dalam usaha mengajak orang ramai mengurangkan penggunaan beg plastik secara total sekaligus mengelakkan pembuangan sampah dan pembelian secara berlebihan sehingga boleh mengakibatkan pembaziran serta peningkatan jumlah sisa pepejal di tapak pelupusan. Ia turut menyeru peniaga tidak melakukan pembaziran dengan menderma makanan tidak habis dijual kepada rumah kebajikan atau golongan memerlukan. Penganjuran Majlis Iftar Perdana Pusat Yayasan Hidayah 1 usaha murni menyantuni golongan mualaf khususnya di Labuan. Ketua Pegawai Eksekutif Perdana Labuan berkata penubuhan yayasan itu boleh menjadi satu badan bukan kerajaan yang menjadi rujukan untuk masyarakat mengetahui Islam dengan baik dan harmoni. Katanya lebih banyak penganjuran program sedemikian perlu diadakan agar lebih ramai mualaf disantuni sempena bulan Ramadan ini.
Reserve antarabangsa Bank Negara Malaysia BNM berjumlah 113.4 bilion dolar Amerika setakat 15 Mac lepas. Paras Reserve membadai untuk membiayai 5.4 bulan import barangan dan perkhidmatan dan 1 kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek. Komponen utama Reserve antarabangsa ialah Reserve mata wang asing berjumlah 100.8 bilion dolar. Selain itu, kedudukan Reserve tabung kewangan antarabangsa 1.4 bilion dolar, hak pengeluaran khas 5.8 bilion dolar, emas 2.6 bilion dolar dan aset reserve lain 2.8 bilion dolar. Lembaga Pelabuhan Berpusat akan ditubuhkan Kerajaan Sarawak. Ia berfungsi sebagai badan pengurusan untuk semua pelabuhan di negeri itu. Menurut Premier Sarawak, penubuhannya akan beri impak signifikan kepada pembangunan yang sedang berjalan. Paling utama, membabitkan fungsi pelabuhan dalam memastikan ekonomi negeri dan negara berkembang pesat. Kemudahan hab kewangan Labuan perlu diperkasa bagi memastikan negara ini mendapat manfaat penuh daripada hasil perpindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan. Presiden Parti Warisan, Datuk Seri Muhammad Syafiq Aptal berkata Labuan mempunyai lokasi strategik untuk menarik pelabur kewangan antarabangsa melabur di negara ini. Justru Labuan sebagai hab kewangan perlu diperluas secara holistik agar mampu menjadi destinasi berdaya saing tinggi dengan negara lain. Pakar Penjagaan Kesuburan Alpha IVF Group Berhad berhasrat meneroka segmen mesra Muslim di peringkat domestik dan antarabangsa menerusi pembukaan pusat pakar terbarunya. Menurut pengarah urusan kumpulan, menerusi kerjasama dengan Hospital Pakar KPJ Damansara, pakar wanita dan IVF Al-Yahya KL akan ditempatkan di hospital berkenaan. Ia sekaligus membolehkan Alpha IVF memanfaatkan kedudukan hospital itu dan asas pelanggan Muslimnya yang kukuh. UMW Holdings Berhad. UMW menjadi anak syarikat milik penuh Sam Darby Berhad apabila proses pengambilalihan 100% kepentingannya selesai sepenuhnya. Pencapaian ini menandakan keyakinan pasaran terhadap hala tuju strategik syarikat serta nilai yang bakal dicipta. Kini, fokus tertumpu kepada penyelesaian integrasi UMW ke dalam ekosistem Sam Darby yang lebih luas. Malaysia terus menyatakan sokongan penuh kepada agensi bantuan dan kerja untuk pelarian Palestin di Asia Barat UNRWA, terutama apabila agensi berkenaan berdepan cabaran kewangan. Wisma Putra memaklumkan Malaysia telah menzahirkan sokongan kepada UNRWA tersebut apabila bersetuju memberikan sumbangan tambahan sebanyak 10 juta ringgit kepada agensi berkenaan. Ini akan menjadikan sumbangan keseluruhan negara kepada agensi itu mencecah 20 juta ringgit. Gesaan gejatan senjata di Gaza menjadi perbincangan utama Presiden Mesir dan Setiausaha Negara Amerika Syarikat. Perbincangan tersebut tertumpu bagi mencapai satu gencatan antara Hamas dan Negara Haram Israel. Pemimpin Mesir itu turut memberi amaran kesan buruk daripada sebarang serangan darat rejim Zionis di Rafah. Ketika ini, lebih 1.4 juta orang melarikan diri ke Rafah selepas serangan terusan tentera Negara Haram Israel di Gaza. Dalam pada itu, Setiausaha Agung WHO desak Israel segera perluas lintasan darat. Ini bagi membolehkan bantuan berskala besar dihantar ke Gaza, sekaligus mengelak masalah kebeluran babitkan rakyat Palestin yang semakin serius. Penghantaran bantuan guna laluan udara dan laut dialu-alukan. Bagaimanapun, ia tidak dapat selesaikan masalah berkenaan secara menyeluruh. Sebanyak 479 peluru berpandu dilancarkan pasukan bersenjata Houthi sejak konflik di Gaza meletus. Pemimpin gerakan itu berkata ia sebagai menyokong perjuangan rakyat Palestin yang ditindas. Dalam masa sama, Houthi mempunyai pelbagai rancangan lain bagi memberi tekanan kepada Negara Haram Israel agar menghentikan kekejaman di Gaza. Selain serangan peluru dan drone, Houthi turut menyekat dan menyerang kapal di Laut Merah dan Teluk Aden yang dikesan bersekongkol dengan Israel. Saudara, sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara Palestin. Pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.